Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar, habislah lingkup Perikatan Nasional. Itu komen ringkas netizen dan pengulas politik berkait dengan tindakan Perikatan Nasional menolak MOU yang dibuat oleh kerajaan. Mereka dengan sembrono dan tergesa-gesa menolak MOU yang dibuat oleh kerajaan itu. Kalau ini benar-benar dibuat oleh kerajaan, yaitu kalau kerajaan mengikut apa yang dikehendaki PN, yaitu tidak lagi meneruskan rundingan MOU itu, kerajaan boleh menyalurkan peruntukan kepada IKR. Kalau ini benar-benar dibuat, memang habislah. Semua ahli parlimen dalam pembangkang tidak akan menerima sesen pun peruntukan ahli parlimen. Ramai netizen, ramai pengulas politik, ramai pemerhati politik setuju dengan cadangan ini. Kata mereka, buat apa nak susah-susah paksa lagi Perikatan Nasional, pujuk lagi Perikatan Nasional, mahu lagi Perikatan Nasional, merayu lagi kepada Perikatan Nasional supaya menyokong. Kata mereka, tak perlulah lagi merayu dan memohon seperti itu. Biarkan saja, kata mereka. Itu sebabnya ramai yang setuju kerajaan salur peruntukan kepada IKR. Penolakan memorandum persefahaman MOU pembangkang kerajaan untuk pemberian peruntukan parlimen yang diumumkan PN semalam merupakan suatu sikap yang tidak bertanggung jawab. Menurut pengarah komunikasi AMK Malaysia, Haziq Afzfar, penolakan itu juga menunjukkan sikap angkuh pembangkang yang sepatutnya memikirkan mengenai kebajikan pengundi di bawah jagaan mereka. Kata Haziq, syarat yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan amat diperlukan untuk memastikan pengagihan peruntukan tersebut memenuhi tata kelola baik dan tidak dibazirkan. Pembangkang terus berpura-pura menjadi mangsa keadaan dengan menolak syarat, tak kala mereka mempunyai pilihan untuk meneruskan rundingan dengan kerajaan. Pembangkang wajar mencontohi semangat perundingan yang dilakukan antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan serta sikap proaktif Ketua Pembangkang Saudara Anwar Ibrahim ketika itu, sehingga termeterainya memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik 2 tahun lalu, katanya dalam satu kenyataan. Selain itu, kata Haziq, rakyat perlu diingatkan setiap sikap tidak mesra yang ditunjukkan oleh PN. Apabila tiada pemimpin utama maupun ketua pembangkang hadir berunding sehingga lebih setahun, Perikatan Nasional berperanan sebagai pembangkang. Ini memang salah mereka sendiri. Diajak nak berunding, diajak di meja perundingan, mereka dengan sombong dan angkuh menolak dan tidak berbuat apa-apa. Sehinggalah 6 ahli parlimen pembangkang sudah tak tahan lagi akhirnya menyokong Anwar Ibrahim supaya diberikan peruntukan pembangkang. Katanya, dengan penolakan diumumkan semalam, maka kerajaan seharusnya menyalurkan terus peruntukan parlimen berkenan kepada rakyat di bawah Perikatan Nasional PN. Jika pembangkang terus bermain politik, maka kerajaan wajar mempertimbangkan supaya peruntukan tersebut disalurkan kepada inisiatif kemudahan rakyat IKR bagi setiap kawasan. Hakikatnya, IKR yang diusahakan oleh Kerajaan Perpaduan merupakan salah satu usaha underrated bagi mendemokrasikan dana kerajaan dengan membenarkan orang awam memohon sebarang pembangunan kecil secara terus. Katanya lagi, bagaimanapun Haziq tetap berharap pembangkang akan mempertimbangkan semula untuk menyertai rundingan MOU dan tidak terlalu terikat dengan perjuangan politik sempit mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan luar biasa berkait dengan kedudukan UMNO dan PAS. PAS terima UMNO, bukan Zahid, kata Tuan Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kali ini sekali lagi PAS cuba membuang Zahid Hamidi daripada parti UMNO. Pandai-pandai pula PAS ini menghendaki presiden orang dibuang daripada partinya.
Sedangkan pada masa yang sama, PAS juga mempunyai presiden yang sudah mula tidak disukai orang, yaitu Hadi Awang. Kalau nak kata PAS nak mahu supaya Zahid Hamidi tersingkir, dibuang daripada parti UMNO BN, begitu juga Zahid Hamidi mahu supaya Hadi Awang pun dibuang daripada PAS. Jadi sekarang ini siapa nak buang dan siapa nak dibuang? Kesimpulannya, kata netizen, dua-dua orang ini perlu dibuang, kata mereka. Jadi sebenarnya siapa lebih berkuasa? Adakah PAS ini boleh saja memohon supaya Zahid dibuang? Tentulah tidak. Parti PAS mempunyai kekuatannya sendiri. Parti UMNO mempunyai integritinya sendiri, maruahnya sendiri. Kalau ada ahli UMNO yang mendesak, mengikut perintah, mengikut kehendak PAS ini, maka ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang pastinya menjatuhkan maruah dan juga integriti UMNO. PAS tidak cenderung untuk bekerja sama dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kerana status kes jenayahnya, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Netizen kata, kalau Tuan Ibrahim Tuan Man nak kata tentang status kes jenayah Zahid Hamidi, dia lupa bahawa dalam kepimpinan PAS sekarang juga ramai yang terpalit dengan kes mahkamah. Sudah ramai yang termasuk dalam kluster mahkamah. Mengapa hanya menyebut tentang Zahid Hamidi? Kenapa tidak menyebut ahli-ahli PAS, pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin Bersatu, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang turut sudah masuk dalam geng kluster mahkamah? Tapi Tuan Ibrahim Tuan Man kata itu lain. Tapi netizen kata apa pula lainnya? Sama sajalah. Timbalan Presiden PAS itu berkata, parti itu bimbang untuk bekerjasama dengan Zahid kerana dia belum dibebaskan daripada 47 pertuduhan rasuah. Di sebalik keputusan pihak pendakwaan menarik balik kes mereka terhadap timbalan Perdana Menteri tersebut. Kes Zahid masih lagi status DNAA, pelepasan tanpa pembebasan. Tapi sekiranya ada bukti-bukti kemudian, maka dia boleh disabitkan, kata Tuan Ibrahim pada sidang media selepas berakhirnya Muktamar PAS ke-70 di Temerloh Pahang hari ini. Dia diminta mengulas kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Rizki yang mempersoalkan logik PAS cuba memancing sokongan UMNO tanpa membabitkan Zahid. Semalam Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengakui partinya masih terbuka untuk menerima UMNO, tetapi mereka hanya cuba menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak sehaluan dengan Zahid. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata parti itu juga menyedari reaksi rakyat terhadap keputusan Peguam Negara menarik balik 47 pertuduhan terhadap Ahmad Zahid Hamidi yang menurutnya bukan kecil. Saudara-saudara sekalian, ada netizen yang mengatakan begini. Mereka kata, ini sebenarnya tindakan memecah belahkan parti UMNO dan Barisan Nasional. Mengapa mereka tak sedar diri? Kalau ini terjadi, UMNO menyokong, ada pemimpin-pemimpin tidak sehaluan dengan Zahid yang menyokong ini, maknanya mereka bersedia untuk diumbang-ambingkan dan dihuru-harakan oleh kehendak dan juga permintaan PAS sendiri. Hati-hatilah, kata mereka, jangan sampai kena patuk dua kali lagi. Sebab itu kita tengok kata Tuan Ibrahim, respon ramai sangat sebab ini isu integriti soal undang-undang, kata beliau lagi. Ketika ditanya mengenai pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang juga mempunyai kes mahkamah, Tuan Ibrahim berkata terdapat perbezaan antara kes Muhyiddin dan Zahid. Tapi netizen bukan saja tidak setuju, mereka turut mengetawakan Tuan Ibrahim. Kata mereka, sama jalah. Cuma Muhyiddin belum sampai ke penghujung perbicaraannya, kata beliau. Katanya kes Muhyiddin masih di mahkamah dan prima facie belum ditubuhkan. Untuk rekod, pertuduhan terhadap Zahid ditarik balik selepas mahkamah mendapati terdapat prima facie dan memerintahkannya membela diri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PAS, parti Islam yang tidak terlihat sebagai terbaik.
tak terlihat PAS parti Islam terbaik. Itu kata penganalisis politik. Apabila isu Menteri Besar Perlis belenggu akar umbi menjadi buah mulut. Pembahas dari Perlis, Muhammad Saifizi Saidun, dalam muktamar PAS baru-baru ini sedih dengan kualiti pemimpin parti itu kerana tiada tindakan diambil ke atas individu tertentu. Seorang penganalisis politik berkata, isu berkait Menteri Besar Perlis Sukri Ramli dilihat membelenggu akar umbi PAS kerana tiada tindakan susulan diambil pucuk pimpinan pusat dan negeri. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, akar umbi PAS tidak lagi melihat ia parti yang menuruti ajaran Islam kerana dikaitkan dengan rasuah, salah laku dan mempunyai kepentingan sendiri. Akar umbi dah sedar perubahan perlu dilakukan. Jika ada salah laku pemimpin lakukan, tindakan tata tertib perlu dikenakan. Cuma bezanya tindakan tak diambil dalam PAS dan disenyapkan. Lebih-lebih lagi pemimpin itu dari peringkat tertinggi hierarki parti, katanya beliau. Tapi dalam muktamar dipersoalkan isu ini. Malah bila ketua pemimpin yang juga Menteri Besar Perlis dipersoalkan, itu masalah besar yang menghantui akar umbi dan mereka tak boleh lagi mempertahankan PAS sebagai parti terbaik agama Islam, katanya kepada FMT. Kemarin, pembahas dari Perlis Muhammad Saifizi Saidun dalam muktamar PAS menyuarakan kesedihan terhadap kualiti pemimpin parti itu kerana tiada tindakan diambil ke atas individu tertentu. Beliau mendakwa ada pemimpin PAS bersalaman dengan wanita berkali-kali, tidak dikenakan tindakan, dan yang berkaraoke pula dipertahankan. Selain PAS, Perlis tidak terima laporan berhubung isu dihadapi Sukri, sama ada daripada negeri atau pusat. Sukri pada 2 Mei lepas menegaskan beliau masih Menteri Besar walaupun timbul desakan letak jawatan susulan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa. Pesuruhjaya PAS Perlis itu melihat desakan lepas jawatan hanya timbul di media sosial, bukannya di peringkat parti atau pentadbiran negeri. Pada 23 Mei lalu, anak Sukri iaitu Muhammad Syafiq mengaku tidak bersalah di Mahkamah Syaitan atas tuduhan mengemukakan tuntutan palsu RM19.505.10 berkaitan perkhidmatan menyediakan minuman untuk kegunaan Raja Perlis Tuanku Said Sarajudin Putra Jamalulail di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Sementara itu, Lau Ziwe dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM berkata, kenyataan itu hanya dibawa oleh seorang ahli. Kenapa kes Menteri Besar Perlis tak diberikan perhatian sangat? Sebab Perlis negeri kecil dan tidak menjadi rebutan sangat seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Perlis ni kira bonus sebab pemimpin pusat tak memberi tumpuan sangat. Saza Sukri yang juga dari UIAM berkata, tindakan ahli membangkitkan permasalahan dalam PAS membuktikan parti itu masih mempunyai demokrasi dan integriti. Sekiranya masih ada ruang untuk ahli bersuara atas ketidakpuasan terhadap pemimpin PAS, pusat maupun negeri, ini dapat membuktikan prinsip demokrasi dan integriti dalam PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada 2 pembaharuan terkini di dalam perlembagaan PAS yang menjadi buah mulut, pertikaian, perdebatan netizen dan pengulas politik serta penganalisis politik. Ada penganalisis politik kata PAS benar-benar sudah terdesak mau dilihat relevan dalam dunia politik di Malaysia bahkan dalam masa kini. Perkara pertama yang menjadi perdebatan dan buah mulut rakyat Malaysia, pengulas politik dan pemerhati politik Malaysia ialah tindakan PAS meluluskan dan meminda perlembagaan PAS berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti. Mereka telah meluluskan Akta
dalam perlembagaan mereka berkaitan dengan sesiapa ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri yang memberikan sokongan kepada mana-mana pihak yang tidak direstui maupun tidak disokong oleh pihak kepimpinan maupun parti PAS secara keseluruhan dianggap telah melanggar peraturan. Kita tidak tahu sejauh mana akta lompat parti itu. Adakah mereka juga menulis dan memasukkan klausa seperti yang dibuat oleh BN UMNO, yaitu sesiapa yang didapati melanggar akta anti lompat parti dalam perlembagaan Parti Barisan Nasional UMNO dikehendaki membayar 100 juta ringgit dan terpaksa mengosongkan kerusi. Yang pastinya PAS membuat pindaan perlembagaan itu. Yang mengejutkan, kata netizen, kini PAS sudah mulai sedar siapa-siapa boleh berlaku khianat. Tidak pedulilah mereka tu Pak Lebay kah, Pak Ustad kah, Pak Haji kah, mereka boleh bertindak di luar jangkaan, yaitu tiba-tiba meninggalkan parti atau mengkhianati parti. Sekarang ini tidak pedulilah apapun pangkatnya, siapapun dia, apapun kedudukannya. PAS sudah mulai menyadari bahwa silap-silap hari bulan mereka juga akan kena sendiri. Yang kedua, PAS juga telah membuat satu lagi pindaan luar biasa berkaitan dengan keahlian parti PAS. Yang mengejutkan kita ialah apabila laporan media mengatakan PAS kini menerima keahlian bersekutu daripada mana-mana ahli kecuali atheist atau yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka kini mula menerima keahlian bersekutu dengan mana-mana agama, yang penting beragama, kata mereka. Netizen mula menyerang PAS. Mereka kata, di mana sudah pendirian PAS yang kononnya macam-macam lah, mereka sebut kafir, macam-macam lah berkait dengan orang lain. Jadi sekarang ini PAS kini membuka keahliannya sehingga ia menarik perhatian Puat Zarkasi. Puat Zarkasi kata PAS dah boleh tukar nama kepada PSA, yaitu Parti Semua Agama. Ini dikatakan oleh penganalisis politik dan pengulas politik sebagai langkah terdesak PAS sehingga telah membuka pintu yang selama ini tertutup. Anda dapat bayangkan tiba-tiba Korea Utara membuka pintu mereka untuk dimasuki oleh orang asing. Bukankah itu sesuatu langkah yang terdesak yang pastinya sesuatu sedang berlaku? Sedangkan selama ini kita tahu Korea Utara adalah negara yang mengamalkan isu isolasi ataupun tutup pintu. Siapa nak masuk bersyarat, siapa nak masuk bersyarat. Begitulah dengan PAS, selama ini tak boleh orang masuk. Tapi sekarang ini sudah buka habis-habisan. Itu sebab kata Puat Zarkasi, PAS boleh tukar nama kepada PSA, Parti Semua Agama. Apa pendapat Anda tentang gagasan dan juga cadangan Puat Zarkasi itu? PSA sanggup berubah atau PAS sanggup berubah menjadi parti liberal apabila membuka keahlian bersekutunya kepada semua agama kecuali atheist, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Muhammad Puat Zarkasi. Jelasnya, keputusan itu juga memberi isyarat bahwa PAS tidak mempunyai keyakinan kepada rakan komponennya, yaitu gerakan dan bersatu dalam menarik sokongan bukan Islam. Ia sekaligus memberi gambaran akan kegagalan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Katanya lagi, semua agama boleh jadi ahli bersekutu PAS, kecuali atheist. PAS dispread dan terpaksa jadi liberal, katanya. Adakah itu akan menarik minat ramai bukan Melayu menyokong PAS? PAS macam mengakui penubuhan DHPP gagal menambah sokongan bukan Melayu kepada PAS. Menyuruh pemimpin PAS berkahwin dengan bukan Melayu kerana undi jadi bahan ketawa. PAS tidak percaya kepada gerakan dan bersatu untuk tarik sokongan Cina. Lebih baik tukar nama PAS kepada PSA, Parti Semua Agama, tulis Muhammad Puat. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan keahlian PAS kini dibuka kepada orang bukan Islam sebagai ahli bersekutu selepas parti itu meluluskan pindaan perlembagaan pada Muktamar ke-70 hari ini. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan dalam pembentangan usul pindaan perlembagaan bagaimanapun menyatakan
Antara syarat keahlian bukan Islam adalah mesti menjadi penganut agama lain. Katanya, seseorang yang tidak mempunyai agama atau atheist tidak layak menjadi ahli bersekutu PAS. Beragama selain daripada Islam, kita sebut bukan beragama Islam atau beragama selain Islam. Maksudnya, seseorang nak jadi ahli bersekutu PAS mesti beragama, sama ada Hindu, Kristian, Buddha, dan mesti jadi ahli agama apa saja yang ada dalam dunia ini. Dalam kata lain, atheist, orang tak ada agama, tak boleh jadi ahli bersekutu PAS. Katanya pada mesyuarat agung tahunan PAS di Kompleks Al-Makmur di Kedah, Temerloh Pahang itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita didedahkan satu lagi dengan gaya dan juga teladan tindakan pembangkang yang agak keterlaluan. Ini apabila mereka terus-menerus berpura-pura jadi mangsa. Itu kata pengarah komunikasi EMK. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat Anda tentang sikap, teladan, pembangkang yang ada sekarang ini? Ada penganalisis politik dan juga pemerhati pengulas politik mengatakan bahwa pembangkang sekarang ini gagal menjadi pembangkang yang mampu menjadi semak imbang, gagal menjadi pembangkang yang berkualiti dan berwibawa. Apa pendapat Anda? Kata EMK, pengarah komunikasi EMK, sekarang ini pembangkang terus-menerus menjajah dan memfitnah. Kononnya mereka menjadi mangsa. Sebenarnya semua itu adalah pembohongan semata-mata, kata beliau. Penolakan memorandum persefahaman MOU berkaitan peruntukan oleh Perikatan Nasional PN didakwa cubaan menolak sikap bertanggung jawab terhadap peruntukan yang hendak diberikan. Pengarah komunikasi Angkatan Muda Keadilan EMK Haziq Azfar Ishak berkata, pembangkang terus berpura-pura menjadi mangsa keadaan, tak kala mempunyai pilihan untuk meneruskan rundingan dengan kerajaan. Saudara-saudara sekalian, itulah para penganalisis politik kata, mengapa pembangkang tidak meneruskan rundingan. Jika pihak pembangkang terus bermain politik, maka kerajaan wajar mempertimbangkan supaya peruntukan tersebut disalurkan kepada inisiatif kemudahan rakyat IKR bagi setiap kawasan. Kalau ini yang benar-benar terjadi, padan muka kepada Perikatan Nasional Pembangkang, kata pengulas politik. Hakikatnya, IKR yang diusahakan oleh kerajaan perpaduan merupakan salah satu usaha underrated bagi mendemokrasikan dana kerajaan dengan membenarkan orang awam memohon sebarang pembangunan kecil secara terus. Bagaimanapun, pasti pembangkang masih berpeluang menamatkan rancangan politik sempit mereka dengan meneruskan rundingan dan melaksanakan kebertanggungjawaban terhadap peruntukan tersebut melalui mekanisme MOU, katanya dalam satu kenyataan. Pada Ahad, Perikatan Nasional mengesahkan pembangkang sebulat suara telah membuat ketetapan untuk menolak 2 draft MOU daripada kerajaan berkaitan peruntukan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dibuat berasaskan 4 sebab utama, iaitu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, bertentangan nilai budaya, moral dan agama, boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa serta mengongkong kebebasan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Fadilah Yusof yang mengetuai perundingan itu berkata, apa yang dikemukakan adalah draft MOU dan beliau mengharapkan pihak pembangkang akan mengemukakan cadangan balas terhadap perkara-perkara yang tidak dipersetujui dalam draft itu. Tambah Haziq Azfar, pembangkang wajar mencontohi semangat rundingan yang dilakukan antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan serta pihak proaktif Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim ketika itu sehingga temetarainya memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik 2 tahun lalu. Rakyat tidak lupa sebelum draft MOU diserahkan kepada pimpinan pembangkang pun tiada pemimpin PN maupun ketua pembangkang hadir berunding
Sehingga lebih setahun PN berperanan sebagai pembangkang, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.